yang paling afdal ialah meninggalkan penulisan-penulisan yang boleh dibaca dan dipelajari oleh generasi selepasnya. Jadi sebelum kita mulakan pembacaan tulisan almarhum ini, sama-sama kita sedekahkan suratul Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan dengan berkat beliau menulis kitab ini, ianya menjadi amal jariah yang berkekalan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya tuan-tuan, kitab yang kita nak mula ni, kalau ikut yang Jawinya, ini adalah juzuk 1, juzuk 2. Ini kitab asal karangan almarhum. Tetapi apabila dibuat dalam bahasa Melayu oleh Ustazah Nuraini Abu ni, maka dia jadi 2. Kalau yang Arab ni, yang asal ni, ini masa beliau menulis di Mesir ni, buat kitab ni. Itu sebabnya boleh katakan seluruh pelajar Mesir ada kitab ni. Dan memang dijual di Mesir. Saya pun beli di sana dulu, tak tahu tak, dalam tahun 80-an. Tapi bila dibuat dalam tulisan Rumi ni, dia jadi 2 juzuk. Bermakna keseluruhan dia ada 22 juzuk. Kalau 22 juzuk yang Rumi ni, mana kali 2? Kalau yang Jawi ni 22 juzuk ni. Jadi 22 juzuk ni, kalau nak khatam tuan-tuan, tak tahulah. Takut kita khatam dulu. Wallahu alam. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik, kita nak baca terus kepada hadis. Bab segala amal itu dengan niat. Bab pada menyatakan hadis bicara niat itu, dia banyak tertumpu kepada muka surat 11 ni. Sedangkan yang lain itu banyak menceritakan kisah-kisah Umar bin Al-Khattab. Dia di antara yang membawa hadis ni. Itu dia kata an Umar bin Al-Khattab. Diambil terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ringkasnya, Umar bin Al-Khattab ini tuan-tuan, sebelum dia masuk Islam dan juga selepas masuk Islam, orang memang takut dengan dia. Takut kerana kehebatan dia. Garang tu memang garang sungguh. Sehingga dia katakan, kalau dia lalu, syaitan pun takut. Punya takut dia dengan sifat kegarangan Umar bin Al-Khattab. Itu sebabnya disebut muka surat 10 tu, apa dia kata? Barang siapa hendak meninggalkan ibunya dalam keadaan tidak ada anak lelaki, satu.
Sesiapa yang hendak meninggalkan anaknya tiada berbapa, atau sesiapa hendak meninggalkan isterinya menjadi janda. Tiga kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Marilah berjumpa denganku balik sana, tanah Mekah ini. Sampai macam tu. Walaupun keliling Kaabah itu masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, tetapi Umar Al-Khattab ini, dia boleh sembahyang depan Kaabah. Dia boleh sembahyang di Multazam, di Maqam Ibrahim. Puak-puak Quraisy ini puasi aja, tak berani. Punya hebat dia, tuan-tuan. Orang lain tak berani. Tapi Umar bin Al-Khattab ni, dia boleh sembahyang depan Kaabah, depan Maqam Ibrahim. Puak-puak Quraisy ni perhati aja. Allahu Akbar. Punya hebat dia. Tetapi Allah Ta'ala beri dia hidayah. Apabila adik perempuannya yang telah berkahwin membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, tersentuh hati dia dengan bacaan Al-Quran yang diperdengarkan oleh adik perempuan dia. Kemudian dia terus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengan Allah dan Rasul. Tengok tuan-tuan. Ini yang dikatakan hidayatullah. Walaupun pada awalnya bukan main garang manusia, tapi dengan ayat Al-Quranul Karim hati menjadi lembut. Itu dikatakan Al-Quran huwa syifa'un, sebagai penawar, wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Maknanya tuan-tuan, pegang Al-Quran, baca Al-Quran tu, kalau dalam keadaan apa jua sekalipun. Tapi kita ni malas sangat. Sebab pegang Al-Quran dah ada pahala, buka Al-Quran dah ada pahala, apa lagi kita baca? Allah Akbar. Tapi kalau kita buka handset tak ada apa-apa, tuan. Kita baca Al-Quran dalam handset, bila kita baca tu baru kita ada pahala. Kita simpan tak ada apa-apa pun. Itu sebab Al-Quran tu hendaklah dibaca. Baik. Kita terus muka surat 11. Dan saya nak beritahu, kalau ikut teks yang asal ni, hadis dan terjemahannya itu saja yang di atas. Cuma ini kata kehebatan kitab Bahrul Mazi ni, dia memperincikan permasalahan-permasalahan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam juzuk yang pertama ni saja, tuan-tuan, dalam juzuk bab At-Taharah ni, dia ada 112 bab. Dalam bab At-Taharah saja punya banyak dia memperincikan, termasuk masalah-masalah. Baik. An Umar bin Al-Khattab yaqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih,
wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih. Siapa pun tidak boleh pertikaikan. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata ia, telah aku dengar. Maknanya Umar Al-Khattab ambil hadis ini terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direct. Telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, hanya senya segala amal itu dengan niat. Untuk tulisan Rumi, kalau tidak ada tanda koma di atas tu, kita baca hanya senya segala amal. Tapi bila ada koma di atas tu, kita kena baca hanya senya segala amal. Dia menjadi ain. Itu kaedahnya, tuan-tuan. Jadi kalau dalam Rumi kita, dalam Jawi kita baca amal, ain min lam. Kalau tidak ada tanda koma tu, kita akan baca hanya senya segala amal. Amal ni perbuatan. Kalau amal lain, mana dia? Itu kena baca amal. Hanya segala amal itu dengan niat. Dan hanya sanya bagi tiap-tiap seseorang barang yang diniatnya. Maka barang siapa ada perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya, hijrah itu berpindah, maka perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia niat, hijrah dia itu, perpindahan dia itu kerana Allah dan Rasul, sebab dia niat macam itu, maka perpindahannya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa ada perpindahannya, hijrahnya kerana dunia, yang mendapat ia akan dia, yusibuha, yang dindak, ataupun perempuan yang dinikahinya akan dia, maka perpindahannya, maka hijrahnya itu kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Maknanya, tuan-tuan, mula-mula tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud hanya sanya segala amal itu dengan niat. Jadi maknanya apa sahaja yang kita nak buat ada niat. Itu satu. Kemudian hanya sanya bagi tiap-tiap seseorang, bagi kita ni, barang yang diniatnya. Maka sebagai contoh, kita datang ke surau ini untuk solat berjamaah, niat kita. Kemudian untuk mengikuti kuliah. Maka dapatlah. Apa yang dapat? Dapatlah ganjaran pahala solat berjamaah. Dapatlah pahala mempelajari ilmu yang dikatakan akan dipayung oleh para malaikat. Dapat pahala di situ. Tapi kalau dia niat
datang ke surau ini sebab lepas kuliah kan dapat makan. Maka dapat makan. Itu je. Itu sebabnya niat awal-awal yang baik. Baik. Maka barang siapa ada perpindahannya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dia niat tadi. Maka perpindahannya, hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Kalau dia niat kerana Allah dan Rasul, itu yang dia dapat. Dia niat kerana nak salat berjamaah dan mengikuti kuliah agama, dapat dia ganjaran pahala. Dan barang siapa ada perpindahannya kerana dunia, yang mendapat ia akan dia, ataupun perempuan yang dinikahinya akan dia, maka perpindahannya, maka hijrahnya itu kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Kalau dia niat macam tu, itulah yang dia dapat. Baik. Masalah peri kebahagiaan Sayyidina Umar. Tengok. Amatlah berbahagianya ia, Sayyidina Umar tadi, di dunia dan akhirat. Kerana apa? Kerana ialah seorang daripada 10 yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Allah. Maknanya tuan-tuan, dia ni telah dijamin oleh Allah berada dalam syurga. Sebab apa? Ini yang telah disaksikan oleh Nabi, termasuk Umar bin Al-Khattab. 10 golongan, 10 orang ini Nabi dah saksikan berada di dalam syurga. Allah. Hebat, tuan-tuan. Dan ialah daripada khulafa ur-rasyidin. Dia khulafa yang kedua, khalifah yang kedua, selepas Abu Bakar As-Siddiq. Umur dia pun tak lama, 63 tahun aja. Dan ialah juga seorang daripada mentua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak mentua Nabi. Dan seorang daripada sebesar-besar ulama sahabat, telah mufakat turun wahyu sebagaimana tiliknya dan fikirnya. Allahu akbar. Itu sebabnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala dah redha dia. Apa lagi Nabi dah jelaskan. Di antara 10 orang yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar bin Al-Khattab ini telah ditempatkan di dalam syurga. Dan telah diriwayatkan hadis baginya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 hadis. Dan telah ijma' mereka itu atas banyak ilmunya. Ilmunya siapa? Umar Al-Khattab. Ijma' ulama' mengiktiraf banyaknya ilmu Umar bin Al-Khattab ini, dan banyak akalnya dan fahamnya dan zuhudnya dan tawaduknya dan belas kasihan kepada muslimin dan berdiri di atas hak. Dia di antara sahabat yang terlalu zuhud, tuan-tuan. Sehingga dia katakan baju yang dia pakai itu tidak ada sebesar 2 jari pun yang tidak ada bertampal. Semuanya bercampung-campung. Tidak ada sebesar 2 jari yang tidak bertampal.
pakaian yang dipakai oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Allah. Itu sebabnya dia kata, dan zuhudnya dan tawaduknya, kamu nisbat belas kasihan kepada muslimin. Dalam masa pemerintahan dia malam-malam merayau. Lihat bagaimana keadaan rakyat dia. Hebat, tuan-tuan. Siang dia melaksanakan tugas. Malam dia melihat kesusahan rakyat dia. Allah. Kita jadi terbalik. Malam kita banyak mementingkan diri kita sendiri, ahli keluarga kita. Allah. Omar tak macam tu, tuan-tuan. Maknanya layaklah dengan kata Nabi itu, dia di antara 10 orang yang telah ditempatkan di dalam syurga. Dan membesarkan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunahnya, ni hadisnya. Dan mengikut baginya dan ambil peduli dengan segala kemaslahatan muslimin. Dan ambil peduli, maknanya mengambil berat tentang kemaslahatan muslimin dan memulia akan dia oleh ahlu al-fadli wal khair, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang besar pun memuliakan dia, dan kepujiannya amat banyak dan kelebihannya tiada terbilang, radhiyallahu anhu. Allah. Baik. Masalah hadis yakni berhubung dengan amal dengan niat. Kata imam-imam al-muhaddisin. Al-muhaddisin maknanya pakar-pakar hadis. Muhammad al-Bukhari dan Muslim dan Abu Isa at-Tirmizi dan lainnya di dalam kitab-kitab sahihnya. An Umar bin Al-Khattab yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Umar, telah aku dengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam ni maknanya percakapan. Sabdanya, hanya segala amal itu dengan niat. Kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, bermula maknanya begini, bahawasanya segala amal itu dikira dan dipakai apabila ada ia dengan niat, dan tiada dikira apabila tiada dengan niat. Mesti dengan niat. Kalau tidak ada, maka tidak dikira. Itu sebabnya, tuan-tuan, khususnya kita mazhab Asy-Syafi'i, kalau kita sembahyang pun, kita mengangkat hadas kecil ke, hadas besar ke, mengikut mazhab Asy-Syafi'i, afdal dilafazkan. Contoh, usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dimulakan dengan lafaz bagi mazhab Asy-Syafi'i. Sunat. Niatnya di dalam hati. Lafaznya di bibir, di mulut. Maka dibahaskan sebab apa Asy-Syafi'i perlu kepada lafaz. Mazhab lain
hanya kepada niat. Kerana dengan lafaz itu dia kata boleh membantu untuk mentarjihkan, menjelaskan niat. Itu sebabnya mazhab lain kadang-kadang kalau dia nak masuk sembahyang dekat saf ni, dekat pintu sana dia dah niat dah. Masuk dalam saf, Allahu Akbar. Tetapi Asy-Syafi'i niat dan takbiratul ihram. Oleh itu kalau nak dapat pahala, sebab kita ni nakkan pahala, maka gunakan lafaz usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tengok. Mudah nak dapat ganjaran pahala. Itu perbahasan mereka. Luas dan bicara hadis ini. Sebagai kata Imam An-Nawawi bahawasanya telah ijma' sekalian orang Islam atas besar dan luas tempat bicara hadis ini dan banyak faedah padanya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang lain ialah 1/3 Islam. Maknanya nak membicarakan hadis ni, Asy-Syafi'i kata 1/3 daripada ajaran Islam itu. Dan kata Asy-Syafi'i lagi, masuk ia di dalam 70 bab daripada fiqh. Dan kata orang lain ialah serubuk 1/4 Islam. Allah. Maknanya dengan niat tu. Apa sahaja. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Niat baru nak buat baik. Niat nak mengaji, niat nak solat berjamaah, niat nak bersedekah, dah dapat pahala dah. 1 pahala. Dia amalkan, dapat 10. Hanya dengan niat. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, meletakkan niat tu sebagai yang pertama. Tetapi hendaklah diikuti dengan amal dia. Kalau tidak, dia menjadi ajaran sesat. Ini yang kadang ada orang yang sembahyang hanya dengan niat. Seperti pahaman puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Jabariyah, Khawarij. Dia cukup dengan niat saja. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak. Niat dan beramal. Itu sebabnya bila dia niat, dia katakan rukun qalbi, ada rukun fa'ili, ada rukun qauli, baru komplit sembahyang tu. Tak cukup hanya dengan niat. Baik. Masalah ke-13 tu, amal apakah yang kita datangkan? Kata Imam Nawawi, sekalian amal mahulah dengan niat. Kerana dengan sepotong hadis di dalam masalah yang ke-11 tadi, itulah dalil asas bahawasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan tayamum melainkan dengan niat. Dan begitu juga sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan i'tikaf dan sekalian ibadah, semuanya hendaklah dengan niat. Itu sebabnya tuan-tuan, apabila kita duduk dalam masjid, mudah kita nak dapat pahala. Lepas kita masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian kita niat i'tikaf. Allahu Akbar. Surau tak ada lah. Masjid. Kita niat i'tikaf. Berapa lama tu? Kalau kita datang awal-awal,
Orang belum azan lagi dah. Kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dua rakaat. Kemudian kita niat. Saja aku berantikaf kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling mudah. Sebab dia nak niat tu. Kalau kita tak niat, tuan-tuan, duduk berapa jam lah sehingga habis ceramah. Rugi kita. Itu sebabnya niat tu memainkan peranan. Macam tuan-tuan datang ke surau ni, niat salat berjamaah dan niat untuk mempelajari ilmu agama. Allahu Akbar. Janganlah kata, kenapa pergi surau tu? Saja-saja. Saja-saja tak dapat apalah. Kadang-kadang ada orang kata, saja nak tunjukkan muka. Maknanya tuan-tuan, pasang niat daripada rumah. Apabila dia niat kata nak solat berjamaah, dia niat untuk mengikuti kuliah agama, maka langkah demi langkah dia itu dikira ganjaran pahala di sisi Allah. Kalau dia naik motor, pusingan roda. Tapi kalau dia kata, ada apa surau tu? Saja-saja. Lepas sembahyang kan ada makan. Tak adalah dapat apa-apa. Jadi niat tu penting. Baik. Kemudian masalah membasuh kencing dan berak dan najis. Adakah dengan niat? Ini tengok. Jangan sajaku basuh kencing kerana Allah Ta'ala. Itu saya kata kitab ni dia halus sangat. Dalam erti kata nak beritahu, walaupun dia kata innamal a'malu biniyat, apa sahaja perbuatan dengan niat, sehingga basuh kencing berak pun kena ada niat ke? Mencuri ada niat ke? Aku mencuri ini kerana Allah Ta'ala. Baik. Kalau menurut sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala anhu, iaitu sekalian ibadah itu dengan niat tak dapat tiada pada mafhumnya. Mafhumnya dapat difahami. Membasuh kencing dan berak dan najis-najis itu kenalah dengan niat. Maka telah dijawab oleh ulama. Tengok. Ini yang saya katakan ulama. Ulama warasatul anbiya. Maka telah dijawab oleh ulama. Adapun seperti menghilangkan najis itu yang masyhurnya di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i. Kita orang mazhab Syafi'i. Kita pegang kepada mazhab Syafi'i. Adapun seperti menghilangkan najis itu yang masyhurnya di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i, tiada berhajat kepada niat. Kerana ia masuk di dalam bab at-turuq. Artinya bab segala meninggalkan. At-turuq tu bab meninggalkan najis, menghilangkan najis, menanggalkan najis. Bab turuq. Maka meninggalkan itu tiada berhajat kepada niat. Dan telah datang nakhal ulama akan ijtima' padanya. Maknanya ulama memperjelaskan tak perlu. Mereka dah buat ijtima', tak perlu kepada niat. Kita niat benda yang baik. Umpamanya apa saja benda yang baik. Kita pergi rumah orang, niat nak ziarah dia. Dapat pahala. Bab ziarah adalah dituntut di dalam Islam. Ziarah. Cuma kadang-kadang sukar kita nak amalkan sebab masing-masing sibuk. Masing-masing sibuk. Tapi sebenarnya ziarahlah. Tapi janganlah pagi datang, petang datang.
Malam pun datang lagi. Besok lagi macam tu. Kamu menyampah orang. Kan? Datang ziarah. Tak ada masalah. Baik. Kemudian masalah ke-15. Sikit, ambil lagi. Meninggalkan berzina dan sekalian maksiat tidakkah dengan niat? Kalau kita dengarkan hadis segala amal itu dengan niat, maka meninggalkan maksiat itu pun dengan niatlah juga. Maka dijawab. Demikian juga masalah ini dijawab oleh ulama seperti masalah 14 tadi. Iaitu tiada berhajat kepada niat. Kerana masuk di dalam bab at-turuq, bab meninggalkan juga. Meninggalkan berzina, meninggalkan maksiat. Tak payah berniat. Tetapi jika hendak menghasilkan pahala, maulah juga dengan niat meninggalkan itu kerana menjunjung suruhan Allah, supaya berbeza pekerjaan ibadah dengan pekerjaan adah. Maknanya kalau meninggalkan maksiat adalah apabila dia berniat, maka mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala oleh Allah sebab meninggalkan maksiat itu adalah ibadah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena bezakan mana dia ibadah, mana dia adah. Adat yang bercanggah ni, itu yang kita kena buang. Sekarang ni tak banyak dah. Dulu-dulu ya. Kamu dalam majlis-majlis perkahwinan, kadang-kadang ada majlis-majlis lain, banyak ya, adat tu lebih. Ibadahnya, kita baca doa untuk pengantin tu, itu ibadah, bagus. Yang adahnya, habis ditabur dengan beras kunyit. Itu tak payah. Ataupun nak ditepung tawar. Pengantin tu dah elok manis, nak tawarkan pula buat apa? Allahu Akbar. Sekarang dah tak ada dah. Alhamdulillah. Ada adab majlis tepung tawar ni dah tak ada dah. Dah berkurangan, bukan tak ada. Ada sikit-sikit aja lagi. Tak payah. Panggil ulama, bacakan doa dekat pengantin tu. Datang keberkatan. Allahu Akbar. Baik. Masalah ke-14, mengapa seperti zikir dan membaca dan bang yakni azan tiada berhajat kepada niat juga? Begitulah kata ulama, padahalnya bukan ia masuk di dalam bab at-turuq. Jawab. Maka seperti zikir dan membaca dan bang itu tiada berhajat kerana syarahahnya, keterangannya, kerana terangnya. Baik. Tetapi jikalau kerana hendak bermaksudkan pahala dengan niat juga. Kalau nak niat untuk dapat pahala, maka niat zikir, niat membaca tu untuk apa? Dapat ilmu. Baik. Kalau engkau kata, kalau begitu tiadalah menghabisi sekalian amal itu dengan niat sebagaimana kata Imam An-Nawawi. Tidak dikira amal dengan tiada ada niat. Jawab dia. Menghabisi juga, tetapi bukanlah menghabisi sama sekali hingga dikatakan membetuli tiap-tiap perkaranya. Hanya menghabisi pada kebanyakan ibadah juga. Bagaimana yang di atas tadi. Setengahnya mengesahkan ibadah dan mencapai pahala, dan setengahnya bagi mencapai pahala saja. Niat tu penting. Macam kita mandi, tuan-tuan. Kita mandi niat untuk membersihkan badan. Dapat pahala. Kita mandi hari-hari tu niat untuk membersihkan badan kita. Sebab benda yang baik.
Sampai satu lagi. Mengapakah Abu Hanifah sah wuduk dengan tiada niat dan sekalian imam mewajibkan? Ni khilaf ulama antara mazhab Hanafi, sah wuduk dengan tiada niat, sedangkan imam-imam lain mewajibkan. Jawab dia, kerana pada ijtihadnya mengambil air sembahyang itu sebagai menutup aurat juga. Adakah menutup aurat dan sebagainya itu dengan niat, padahal ia syarat bagi sah sembahyang seperti wuduk juga? Maka sebagaimana menutup aurat itu tiada payah dengan niat, demikianlah juga wuduk, tiada berhajat kepada niat waktu mengambilnya. Ini kata mazhab Abu Hanifah. Sekiranya kita bangkang dengan kata, kalau sebanyak itu saja kias Imam Abu Hanifah yang mengatakan akan mengambil wuduk tidak berhajat kepada niat, maka sekalian imam lain daripadanya tampak juga. Tetapi mengapa diwajibkan oleh mereka itu akan mengambil wuduk dengan niat? Dan lagi pula, mengapa Abu Hanifah mewajibkan akan berniat waktu tayamum seperti imam-imam lain juga? Padahal tiada ubahnya tayamum itu dengan wuduk. Yakni kalau tak ada air, mahulah sembahyang dengan tayamum. Ini jawab dia. Amatlah panjangnya dan luas perbincangan ulama dan keterangan pada masalah ini, sebagaimana tersebut dalam Al-Ain. Dan tak usahlah aku, ini pengarang kitab ni, panjangkan. Hanya aku ringkaskan atas mengambil faedah dan hampir kepada faham. Jawab Hanafi, jikalau wajib mengambil air sembahyang itu dengan niat, sebab mazhab dia tadi, Abu Hanifah kata tak perlu, maka dia jawab, jikalau wajib mengambil air sembahyang itu dengan niat, nescaya pada masa Nabi mengajar Al-Arabi yang jahil pada mengambil air sembahyang itu, ada diajarnya berniat. Dia ambil kaedahnya macam tu. Sebab ketika mengajar Arabi yang jahil itu, pada mengambil air sembahyang Nabi tak sebut niat. Maka yang demikian itu tidak ada. Tayamum pula, sebab diwajibkan niat kerana tanah itu bukan membersihkan seperti air. Maka dengan kerana dhaifnya dikembarkan dengan niat supaya kuat. Maknanya boleh. Kalau Hanafi kata tanpa niat, sedangkan kita mazhab Asy-Syafi'i. Oleh itu kita peganglah kepada mazhab Asy-Syafi'i. Itu saja. Apa mazhab Syafi'i? Iaitu niat ketika membasuh muka. Maka kita niat. Bila kita niat, maka kita mazhab Asy-Syafi'i, maka dapat pahala. Itu je. Yang kita hendak ni tuan-tuan, ialah apa saja perlakuan yang kita buat mendatangkan ganjaran pahala di sisi Allah. Itu sebenarnya. Jadi cukuplah setakat tu. Ini dalam membicarakan bau 17 masalah. Jadi insya-Allah sama-sama kita fahami, kita pelajari dengan sebaik mungkin. Bila kita faham, kita belajar dan kita amalkan dalam kehidupan seharian, maka insya-Allah semakin hari semakin cantiklah ibadah kita. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا في أمرنا وما أنت نعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.